Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi Assalamualaikum. rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Pertamanya marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izin inayahnya pada malam ini kita sekali lagi dapat bertemu di dalam program kerohanian yang dianjurkan oleh Badan Dakwah dan Rohani SMK Segambut Jaya dan juga Surau Al-Muqarrabin SMK Segambut Jaya. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudi meluangkan masa dan fikiran untuk bersama-sama berkongsi ilmu dengan kita pada malam ini. Dan kepada penonton yang ada sekarang diminta untuk share lah, untuk sebar luaskan lagi lah video ini. Untuk sebarkan luas minta share. Pada malam ini kita menampilkan seorang tokoh agama yang cukup terkenal di dalam negara kita, iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman selaku musyrif Pondok Sungai Durian. Assalamualaikum yang berbahagia Tuan Guru Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan turut menyerikan munakasyah kita yang sebagai rakam munakasyah kita pada malam ini, iaitu yang pertama saudara Wan Ilyas bin Wan Imran selaku pelajar tingkatan 2 SMK Segambut Jaya, dan seterusnya saudari Aisyah Nur Ain pelajar tingkatan 5 SMK Segambut Jaya. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan mendiskusikan satu kitab yang cukup masyhur di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, iaitu kitab Fiqh Al-Manhaji, yang mana kita akan membicarakan bab yang berkaitan dengan tajuk yang bertajuk bab imam dan makmum. Satu tajuk yang saya kira cukup penting dalam keadaan kita ber-PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini, yang mana kita di Lembah Kelang ni masjid atau surau dihadkan untuk jemaah, yang mana kebanyakannya kita bersodak di rumah. Jadi sesuailah dengan tajuk kita pilih pada malam ini. Jadi untuk memulakan bicara, saya menjemputlah yang berbahagia Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman untuk memulakan bicara kita pada malam ini. Jemput. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yang dihormati Fadil Ustaz Yusri selaku pengacara, moderator yang menyusun aturkan majlis ilmu kita, saudara Wan Ilyas dan juga Aisyah dari sekolah Segambut Jaya. Jadi sedang semua para penonton muslimin dan muslimat sekalian, jadi alhamdulillah kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 17 hari bulan 11 2020 bersamaan dengan 1 Rabiul Akhir. Sudah habis kita Rabiul Awal 1442, kita masih lagi dalam suasana PKP. Walaupun di Kuala Lumpur PKPB, kita di Kelantan ni PKPP, tapi semua kuliah-kuliah diarahkan supaya ditangguhkan di masjid dan surau. Kecuali kuliah online macam ni, alhamdulillah tidak ada dalam senarai penangguhan. Maka kita ambil kesempatan di sini untuk bermuzakarah ataupun berbincang untuk menambahkan ilmu pengetahuan, dan alhamdulillah ini salah satu daripada wasilah yang baru
sempena dengan musim ini, musim PKP. Dulu tidak ada, kan? Sekarang ni sudah ada. Kita kata alhamdulillah. Jadi pada malam ini pihak penganjur Ustaz Yusri telah memilih untuk kita baca Al-Fiqhul Manhaji. Ni, tuan-tuan boleh tengok kita ni Al-Fiqhul Manhaji, fiqh sistematik yang tersusun dalam mazhab Syafi'i, yang diterbit oleh terjemahannya oleh pihak JAKIM, kan? Jadi siapa yang ada kitab ni boleh tengok di muka surat 355. 55. Jadi oleh kerana perbincangan kita di sini tentang masalah imam dan makmum. Bagaimana menjadi imam dan bagaimana menjadi makmum. Walaupun sebahagian kita sudah menjadi imam interim sejak daripada bulan Mac yang lalu, dan sekarang ni sudah November, masih lagi kekal dengan imam itu apabila PKPB berlaku kembali. Jadi seperti yang telah dibincangkan, kita minta saudara, siapa dia Ustaz Yusri yang akan baca dulu? Wan Ilyas. Wan Ilyas. Wan Ilyas. Di pesalah Wan Ilyas baca perlahan-perlahan. Kalau ada tempat yang perlu penjelasan, anak akan jelaskan, kan? Akan jelaskan di sini. Kalau ada orang tanya di alamannya tu, pihak pengurusi boleh tengoklah soalan-soalan itu. Alhamdulillah. Silakan Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat menjadi imam. Orang yang menjadi imam perlu memenuhi beberapa syarat yang kebanyakannya adalah relatif, mengikut keadaan makmum. Ia dirumuskan pada perkara-perkara yang berikut. Yang pertama ialah makmum tidak mengetahui atau meyakini bahawa solat imamnya batal. Contohnya, dua orang berijtihad tentang arah kiblat dan setiap orang meyakini arah kiblat yang berlainan. Oleh itu tidak harus seseorang daripada mereka menjadi imam kepada yang lain. Ini kerana setiap orang daripada mereka yakin arah rakannya salah dan solatnya ke arah tersebut tidak sah. Kedua, imam jangan solat. Baik, faham ke tak Wan? Yang pertama tu apa dia cakap? Dia kata, faham tak? Syarat nak jadi makmum, syarat menjadi imam, iaitu makmum kita nak ikut orang jadi imam kita tu, kita tidak menganggap solat dia tidak sah. Solat dia tidak sah. Itu penting. Contohnya, kita pergi 3 orang, kan? Sekarang ni masing-masing ada alat. Yang ni pakai kompas dengan jam. Ada pakai dengan Muslim Pro, kan? Ada ni. Tiba-tiba yang ni tengok arah kiblat dia pukul 1. Yang seorang lagi pukul 12. Yang seorang lagi pukul 3. Masing-masing berkeras, tak mau mengaku kalah. Kan? Maka kita kata oleh kerana kita 3 orang ni masing-masing berpegang dengan hujah dia. Jadi kalau saya kata, saya punya pendapat, kiblat kita pukul 1. Gini kan? Yang kata, tak, pukul 3. Maka masing-masing tak boleh ikut siapa jadi imam. Sebab kita anggap kiblat dia salah, dia anggap kiblat kita salah. Itu di antara contohnya, makmum tidak mengetahui, tidak meyakini bahawa solat imamnya batal. Sama juga kalau kita di Malaysia ni, kita kan mazhab Syafi'i, kan? Mazhab Syafi'i ini sentuh dengan perempuan batal solat, kan? Batal wuduk. Tiba-tiba imam tu mazhab Hanafi, mari pegang tangan dia, pegang sampai ke naik masjid nak jadi imam. Boleh tak boleh kita ikut? Jadi kita kata solat dia tak sah sebab dia tak ada wuduk. Itu dia. Kecuali kita belajar. Macam Ustaz Yusri, dia sudah belajar 4 mazhab contohnya. Tak apa, saya Hanafi pun saya boleh sudah belajar. Syafi'i pun saya belajar, jadi solat dia tidak batal. Kerana benda tu khilaf. Ini kalau kita kata kita yakin batal, tak boleh ikut. Itu yang pertama. Tak boleh sarah panjang ni, tak habis. Nanti kena masuk 2-3 siri pula. Jelas itu, Wan? Boleh faham maksudnya makmum tidak mengetahui atau meyakini solat imamnya tidak sah. Manakala kita kata dia ni tak sah ni. Sebab dia tak ada wuduk ke, sebab kiblat dia lain ke, kiblat dia nak pergi ni, kita gini. Masing-masing ijtihad, kan. Kita tak ada alat ataupun kita contohnya hari pula gelap, matahari tak ada nak buat panduan. Jadi orang ni kata ni kita tak boleh ikut siapa-siapa. Masing-masing kena solat sendiri.
Baik, silakan. Jelas Okey. Orang Kelantan kata boleh faham ke? Kecek ngoi KL ni. Boleh faham ke, weh? Faham. Boleh faham. Okey. Boleh faham. Awan teruskan lagi. Silakan. Yang kedua, Yang kedua. imam jangan seorang ummi, yakni buta huruf. Sedangkan makmumnya seorang qari, fasih bacaannya. Yang dimaksudkan dengan ummi ialah seorang yang tidak teliti bacaan Fatihahnya sehingga mencatatkan bacaan seperti tercicir huruf, syaddah dan sebagainya. Walau bagaimanapun, jika kedua-duanya sama sahaja, bolehlah setiap orang menjadi imam kepada yang lain. Maknanya dia orang ni geng dia ni geng baru mengaji Quran. Ya, yang seorang ni betul bacaan, yang seorang ni tak boleh. Waladolin. Ya. Maka yang tak betul tak boleh jadi imam. Tapi kalau satu geng je, semua pokok dia tu waladol belakang nak kata apa? Waladolin. Test yang kira waladol je ni, ikutlah lantaklah siapa nak jadi imam pun sama standard aja. Itu maksud dia je. Sama standard. Jadi imam yang ummi yang tak reti baca Quran tak boleh kita ikut dia, khususnya di dalam Al-Fatihah. Sebab apa Al-Fatihah tu? Sebab Al-Fatihah tu rukun. Maknanya kalau rukun dia tak betul, macam mana kita nak ikut dia? Tak boleh ikut kan? Itu dia panggil rukun. Maknanya kalau standard kita ni kadang-kadang dalam masalah inilah, Ustaz Yusri jangan terlalu, orang Arab kata syadid sangat, jangan terlalu keras sangat. Setengah orang ni tak boleh, sikit je tak kena, tak boleh ikut dah, mufarakah. Lah, kita kata jangan sampai, dalam bahasa tajuk dia panggil, jangan sampai lahan jali. Mana kesalahan yang teruk. Itu kalau tidak, berapa orang je boleh jadi imam kan. Kita kena maaf-maaf lah. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, imam jangan seorang perempuan sedangkan makmumnya seorang lelaki. Seorang lelaki tidak boleh berimamkan seorang perempuan. Namun jika kedua-duanya perempuan, bolehlah setiap orang menjadi imam kepada yang lain. Hal ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, yang bermaksud perempuan jangan menjadi imam kepada seorang lelaki. Baik, maknanya syarat nak jadi imam ni, walaupun ada nota kaki di bawah tu, kita tak ambil lah yang khilaf. Kita ambil yang majoriti ulama yang masyhur bahawa syarat nak jadi imam kepada laki-laki mesti orang lelaki. Laki-laki yang laki-laki. Kalau dia khunsa, boleh tak khunsa? Khunsa pun dia separuh laki-laki, tak boleh. Tapi kalau yang paknya tu dia laki-laki tu kan. Ya, cuma dia berjalannya macam perempuan, itu tak kira itu. Itu tidak diambil kira kan. Orang tu boleh jadi imam laki-laki. Walaupun orang panggil kak dia tu kan. Ada macam-macam. Mana nama dia Sudin, orang panggil Kak Su contohnya. Ini tak boleh dikira. Dia masih lagi laki-laki. Dikira kalau orang Kelantan dia kata, kalau orang Kelantan dia kata orang jantan tu. Tu orang jantan tu tak kira. Kecuali dia nak jadi imam kepada wanita, itu dibolehkan. Maknanya muslimah mak imam kepada jamaah wanita semuanya, maka sah. Tidak menjadi larangan. Yang tak bolehnya wanita menjadi imam kepada lelaki. Tamatlah kita. Syarat jadi imam ada 3 syarat kan. Selesai dah kita. Aisyah ada soalan tak kat situ tu? Yang perempuan tak boleh jadi imam tu. Ada soalan tak Aisyah? Ada Ustaz. Ya, silakan. Okey, boleh tanya Datuk. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak tanya soalan iaitu macam yang kita sedia maklum, dalam Islam perempuan memang tak boleh jadi imam kepada lelaki. Tapi macam mana pula kalau seorang perempuan tu, iaitu ibu, nak mengimamkan solat anak-anak lelakinya dekat rumah yang anak-anak lelaki dia tu belum capai umur akil baligh. Nak jadi imam kepada anak, kalau budak-budak kecil, sekadar dia nak belajar dengan ibu dia, insya-Allah tidak jadi masalah lah. Contohnya kita kata budak anak-anak kecil-kecil kan. Sebab itu ada perbincangan di nota kaki tu, tapi kita tak masuklah. Maknanya sekadar budak-budak tu ikut je ibu dia solat. InsyaAllah boleh kita ajar sambil-sambil nak mengajar, mendidik anak untuk solat. Okey. Yang berbahagia Tuan Guru Datuk. Di sini ada satu soalan daripada Daniel Arif yang berkaitan dengan syarat menjadi imam tu. Ini soalan dia. Doktor, maaf nak tanya, kalau dari segi masyarakat umum, seperti di tempat RNR,
ciri apakah yang dilihat syarat yang terbaik menjadi imam antara mereka, sedangkan kita tak kenal pun mereka. Tu. Sekarang ni kita RNR macam mana kita nak tahu dia betul tak betul bacaan? Kita pasal kena ikut dululah atas dasar orang yang berani naik ke depan tu. Kira-kira macam dia belajar lah tu. Kalau kita nak test, awak ada tauliah ke? Susah kita. Sebab RNR ni terbuka. Cuma kalaulah kita ada keahlian, kita ni memang boleh, lebih baik kita terus ke depan. Mana kita naik dekat nak masuk waktu ataupun dah masuk waktu, kita tak payah malu-malulah. Kita naik sendiri, nanti kita bila orang baca kita tak puas hati, kita was-was pula macam-macam. Jadi anak banyak dah jumpa dekat RNA ni, dekat Depok ke. Orang Arab ni dia lantak je. Dia naik-naik, dia baca terus, baca lepas Fatihah, Qul a'udzu birabbin nas. Saya kata sudah. Qul a'udzu birabbin nas habis dah surah. Kan? Kita ikut tertib, mana ada lepas pada Qul a'udzu birabbin nas ada surah lain. Kecuali dia pusing balik Quran pergi ke Baqarah. Kan? Jadi akhir sekali dia pun lepas Qul a'udzu birabbin nas tu pakai senyap je. Rekat yang kedua, dia tak tahu nak baca apa. Qul a'udzu birabbin nas lagi lah. Ulang sekali lagi. Maknanya kita beginilah. Kita bersangka baik kalau dia berani jadi imam, kita ikut dia atas dasar dia seorang muslim, musalli yang salat. Tapi kalau dalam bacaan dia betul-betul terdapat kesalahan yang jelas, dia panggil lahan jali, pasal kita tak boleh dimaafkan, maka pasal kita kena mufarakah ketika itu. Tinggalkan dia. Maksud mufarakah tu makna tinggalkan dia. Ya, silakan. Wan. Okay. Kita pergi pada sifat yang digalakkan bagi seorang imam. Ini tak apalah Wan, sebab masa kita sangat terhad. Ini pun sudah hampir separuh masa dah. Kita pergi tata cara mengikut imam. Muka surat 357. Syarat-syarat nak jadi imam ni sifat imam tu kita skip lah. Silakan. Okey, Tata cara mengikut imam. Aisyah pula. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tata cara mengikut imam. Mengikut imam tidak akan terlaksana seperti yang disyariatkan kecuali dengan menyempurnakan beberapa syarat dan tata cara yang dirumuskan seperti berikut. Iaitu yang pertama, makmum tidak boleh mendepani imam. Apabila seseorang makmum telah mendepani imam, maka kedudukannya sebagai makmum adalah batal. Hal ini berdasarkan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Maksudnya, dijadikan imam adalah untuk diikuti. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sila. Lagi terus. Lagi. Imam bermaksud ikutan. Hal ini tidak akan terlaksana kecuali apabila yang mengikut terbelakang, namun tidak mengapa sekiranya kedudukan makmum selari dengan imamnya walaupun perbuatan itu makruh. Oleh itu, makmum sunat berdiri terbelakang sedikit daripada imamnya dan batal solat makmum jika berlaku sebaliknya. Kedudukan yang diambil kira dalam menentukan terkehadapan dan terkebelakang ialah kedudukan bahagian tumit. Makmum yang lebih daripada seorang hendaklah berbaris di belakang imam. Tetapi jika seorang sahaja, berdirilah di sebelah kanan imam. Dan apabila datang seorang lagi, dia hendaklah berdiri di sebelah kiri imam. Kemudian, barulah kedua-duanya berundur ke belakang atau imamnya melangkah ke hadapan. Hal ini berdasarkan hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, maksudnya, aku bersolat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdiri di sebelah kanan baginda. Jabir bin Sohar datang dan berdiri di sebelah kiri baginda. Lalu, baginda pun memegang tangan kami sehingga kami ditempatkan di belakang baginda. Riwayat Muslim. Baik, sekarang kita dah belajar tentang tata cara mengikut imam. Yang pertama, makmum mesti belakang imam. Sekurang-kurangnya kita tengok jangan sama. Cara kita nak ukur belakang ke depan, kita tengok tumit. Jangan tengok jari kaki, kan? Ada orang jari kaki dia pendek, kan? Maka dia jadi macam dia belakang. Walahanya tumit dia ke depan. Budak kecil contohnya. Tak boleh. Yang kita nak ukur sah itu
dia punya garisnya duduk di mana tumit dia. Tumit dia mesti belakang sedikit daripada tumit imam. Itu je had yang ada. Seandainya duduk dalam satu saf, sama level, tumit imam dengan tumit makmum itu sama, dalam kitab kita ni kata makruh. Maknanya masih lagi tidak batal kan. Makruh maknanya tidak batal. Yang tempat kita ni saya tengok bukan satu tumit, satu sejadah. Perasan tak? Ustaz Yusri? Mana orang ni sejadah sini, mari seorang lagi ambil sejadah duduk belah kanan imam. Satu sejadah dia punya jarak. Ni bukan musim PKP ni. Musim PKP ni biasalah. Nah, satu sejadah, dua sejadah pun itu SOP dia panggil. Maka kita kata itu satu kesilapan. Artinya kalau kita solat bersama imam, sekadar tumit kita ke belakang sedikit daripada tumit imam, itu saja dia punya jarak. Baik, kalau kita datang seorang, kita duduk belah kanan imam. Mari seorang lagi, duduk belah kiri. Lepas dia angkat takbir, dua-duanya berjalan ke belakang. Ataupun kalaulah kita kata ruang di hadapan tu luas lagi, boleh je. Sama ada kita undur ke belakang, kita berdua, undur ke belakang, atau imam melangkah ke depan. Tengok dua keadaan. Sama ada kita makmum yang undur, ataupun imam yang melangkah ke hadapan. Dua-dua tu boleh, insya-Allah. Baik, itu di antara dalil. Kemudian kita pergi kepada jarak antara imam dan makmum. Saya baca. Okey, masih lagi Aisyah? Aisyah, teruskan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kita masuk ke jarak. Jarak di antara imam dan makmum sunat tidak melebihi 3 hasta, iaitu kira-kira 150 cm, dan begitulah seterusnya jarak di antara setiap dua saf. Apabila terdapat ramai lelaki dan perempuan bersolat di belakang imam, bariskan jemaah lelaki dahulu di belakang imam, diikuti dengan jemaah perempuan. Jika makmumnya seorang lelaki dan seorang perempuan, makmum lelaki hendaklah berdiri di sebelah kanan imam, manakala makmum perempuan pula berdiri di belakang makmum lelaki. Adapun jemaah perempuan sahaja, imamnya hendaklah berdiri di tengah-tengah barisan mereka. Hal yang demikian sebagaimana yang telah sabit daripada Aisyah radhiyallahu anhu dan Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Bacaan makmum kalau yang perempuan kita baca radhiyallahu anha. Radhiyallahu anha. Imamnya hendaklah berdiri di tengah-tengah barisan mereka. Makmum makruh bersendirian di dalam satu saf. Dia hendaklah masuk ke dalam saf yang lain jika masih ada ruang. Sebaliknya, jika tiada lagi ruang, sunat dia menarik seorang daripada saf tersebut kepadanya selepas bertakbiratul ihram, dan orang yang ditarik sunat memberi kerjasama berundur ke arahnya supaya mendapat kelebihan bekerjasama membuat kebajikan. Oh. Baik. Dalam masalah ini ada beberapa masalah yang kita kena lihat. Kena tengok. Yang pertama, jarak antara imam dengan makmum, maknanya untuk saf ramai-ramai lah kan. Yang tadi kita bincang saf, seorang makmum, seorang imam. Maka jarak dia sekadar tumit dia ke belakang. Tapi kalau kita ramai, maka jarak di antara imam dengan makmum itu jangan melebihi 3 hasta. 3 hasta kira-kira 150 cm. Maknanya satu sejadah lah. Itu maknanya satu sejadah. Kalau di masjid kita hari ni, garisan yang dibuat atas kapek tu. Maknanya itu je jarak yang sepatutnya kita buat. Jangan jauh-jauh. Sebab itulah bila mari musim PKP ni, saya secara peribadi menerima ketetapan yang dibuat oleh pihak pemerintah. Tetapi kita kata, kita ambil setakat yang minima yang diperlukan untuk menjaga kesihatan, menjaga keselamatan. Jangan pula sampai 3 sejadah dia punya jarak kan. Itu lebih SOP nama dia. Terlebih SOP pun tak boleh juga. Maka kita ambil setakat yang SOP yang dikehendaki, yang diperlukan saja. Maka kalau dalam solat berjamaah kita ramai, ada laki-laki, ada wanita, ada kanak-kanak, barulah kita susun laki-laki dewasa di hadapan, kemudian saf kanak-kanak di tengah,
mari saf wanita di belakang. Itu asasnya. Sekarang ni kita tengok ada bahagian daripada surau, wanita sebelah kiri atau sebelah kanan. Terpulanglah yang pentingnya wanita itu tidak satu saf dengan kita kalau kita lihat secara fizikalnya, kan. Tapi kalau dah ada dinding, tak jadi satu saf lah, dia di sebalik dinding. Cuma timbul lagi soalan, ni soalan yang banyak ni, boleh ke tidak kalau kita bawa anak kita dah besar lah, kan, dah masuk sekolah dah, sekolah rendah pun tak apalah, kita letak di sebelah kita. Ini yang jadi persoalan lama. Saya dah bincang panjang, Ustaz Yusri pun sudah ikut perkembangan tentang bagaimana saf kanak-kanak masuk dalam saf orang dewasa. Bagaimana Ustaz Yusri? Setakat Ustaz perhatikan masyarakat kita ni dengan kanak-kanak dalam saf dewasa. Apa yang mereka anggapkan? Silakan. Yang pertama, mereka menganggap kanak-kanak itu tidak layak untuk berada di saf dewasa, dan mereka meletak anak-anak kat belakang. Dan apabila meletak anak-anak kat belakang bersama-sama dengan geng-geng kanak-kanak, dia akan jadi macam satu gangguan pula lah, membuat bising. Jadi atas alasannya kanak-kanak tu masih tidak khatan dan tidak boleh bersama-sama dengan orang dewasa. Itulah nak tanya pendapat Ustaz lah tu. Baik, sekarang ni kita nampak di antara perkara yang berlaku dalam masyarakat kita lah, kan. Iaitulah dia orang tak boleh kanak-kanak dalam saf. Kita mengatakan insya-Allah. Saya tu dah tengok beberapa pandangan alim ulama kita dalam fiqh mazhab Syafi'i yang besar-besar dalam fiqh mengatakan boleh. Kanak-kanak yang sudah mayyiz kita letak di sebelah kita, sekiranya dibimbangi. Kalau mereka duduk sama-sama dia boleh menyebabkan syausarah atau menyebabkan kebisingan dalam masjid, maka boleh kita letak. InsyaAllah itu di antara pandangan yang selalu kita kemukakanlah kepada masyarakat supaya harmonikan masjid. Kalau tidak, bising. Boleh bayangkan, Wan, zaman kita kanak-kanak pergi masjid dulu, kan, orang ayah kat depan, kita kat belakang. Agak-agaknya macam mana yang berlaku? Semua kanak-kanak kat situ. Semua harmoni ke tidak? Mestilah akan berlaku. Mana, Wan? Tak. Ya, Wan. Cuba bagi pengalaman sikit. Bagi pengalaman sikit, Wan. Macam mana tu, Wan? Kalau dia ramai-ramai duduk kat belakang. Jadi main Ustaz. Maknanya kalau budak-budak tu disiplin, bolehlah kita letak. Mana itu memang susunan saf asal macam tu. Dewasa, kanak-kanak, wanita, kan. Sekarang ni wanita pun terbalik, duduk sebelah kiri atau sebelah kanan. Kita kata isu insya-Allah itu tidak menimbulkan masalah. Baik. Tengok dalam kitab kita ni, masih lagi di muka surat 358. Adapun jemaah perempuan sahaja. Ini ambil perhatian di sini. Kalaulah sama-sama wanita semua. Kita kata ini, hari ini ada kuliah wanita, kan? Kuliah muslimat. Ataupun asrama kita ni, asrama pelajar perempuan. Tak ada laki-laki. Di mana ke tempat duduknya imamah? Kita kata mak imam lah. Pak imam tak adalah. Kalau ada pak imam tak ada masalah lah, dia akan duduk depan. Ini yang jadi imam pun wanita juga. Maka di mana di wanita juga. Di mana kita nak letak mereka? Baca tu. Siapa yang pembaca tadi? Adapun jemaah perempuan, baca Wan. Aisyah lagi dah pasal perempuan tu. Masalah. Paniwan pula. Okey. Jemaah dia tu. Jemaah dia. Okey. Aisyah lagi. Aisyah baca. Aisyah apa tak? Aisyah baca. Yang kedua ni ke? Ada pun jemaah tu. Muka surat berapa Ustaz? 358. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun jemaah perempuan sahaja, imamnya hendaklah berdiri di tengah-tengah barisan mereka. Hal yang demikian sebagaimana yang telah sabit daripada Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Makmum makruh. Cakap saudara. Saya nak suruh dia ulang balik radhiyallahu anha tu. Biar ingat kan. Baik. Adapun makmum wanita, dia tak payah jadi macam pak imam lah duduk kat depan tu, tak.
dia duduk dalam saf yang sama, satu baris je dengan jemaah dia, tapi imam dia tu duduk di tengah-tengah. Tengah-tengah. Ada setengah imam tu dia naik sikit, mungkin satu tumit. Kalau dia duduk satu lebar pun tidak jadi masalah. Itu khas untuk wanita. Baik. Kalau kita orang laki-laki ni, macam mana? Contohnya, kita solat di tempat yang sempit. Tadi contoh RNR tadi kan, saudara yang bertanya tadi. RNR sempit. Jadi kalau kita naik, mungkin satu RNR ataupun di stesen minyak ni ada boleh solat 5-6 orang. Maka boleh kita duduk, imam di sini, kita turun satu tumit kaki, kita buat satu sah lalu di situ. Untuk menjimatkan ruang, tak ada masalah. Untuk menjimatkan ruang, itu dibolehkan. InsyaAllah. Mana dalil yang mengatakan imam kepada wanita, wanita yang jadi imam kepada wanita itu duduk di tengah-tengah. Siapa dia? Iaitulah hadis yang telah diriwayat oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ummu Salamah. Dua-dua itu Ummul Mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham Aisyah? Kalau jadi imam wanita duduk kat mana? Duduk tengah. Duduk tengah Jangan ambil sejadah duduk kat depan. Itu pak imam. Mak imam tak boleh macam tu. Duduk Mak tengah. imam kena duduk tengah-tengah. Jelas di sini. Sebab saya perhati tengok ramai banyak di tempat-tempat kita dia kalau jadi imam dia duduk kat depan. Kita kata itu menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz baca kuat ke macam mana? Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kalau imam perempuan, semua perempuan tu bacaan dia macam mana Ustaz? Dari segi bacaan dia pun dia tak adalah suara kuat, sekadar dia dengar je. Sekadar didengari oleh jemaah dia saja. Walaupun dia tu ahli taranum kuat pun, dia kata oleh kerana kita tidak ada. Sebab itulah ulama berbincang tentang ada ke tidak azan bagi wanita. Ada kata wanita tu qamak je. Ada sebahagian ulama kata kalau langsung tak ada orang lelaki, boleh dia azan tapi perlahan saja. Jangan guna mikrofon. Hari ni hari Jumaat kan, ada setengah surau ni. Hari Jumaat laki-laki tak ada pergi kat masjid. Dia akak mikrofon azan. Kita kata tidak ada azan bagi dia. Dia hanya boleh iqamat. Itu pun bacaan imam dia pun secara perlahan, taklah secara siri, tetapi perlahan makna sekadar didengari oleh sekitar dia saja. Wallahu alam. Okey Ustaz, yang berbahagia Tuan Guru Datuk, ada satu soalan ni. Daripada Dania juga. Okey, Dania ni sekolah mana dia? Dania ni merupakan bekas pelajar Segambut Jaya. Sekarang ni jadi dia graduan UIA. Sekarang ni menjadi guru ganti lah kepada SMK Segambut Jaya ni. Okey, yang berbahagia Datuk, maaf nak tanya, kalau bermusafir contoh RNR, boleh ke imam ada dua? Satu musafir, satu lagi yang salat biasa yang kita dengar tak boleh ada dua orang imam, satu surau. Ya betul. Satu jawapan. Okey. Menarik ya. Terima kasih kepada saudara Ustaz lah tu. Ustaz Dania. Ustaz Dania. Ini di antara fenomena yang kita rasa tak comel, tak molek berlaku di surau-surau di RNR. Sebab bila orang ni masuk, dia solat kat tepi ni, mari kumpulan lain pula buat jemaah sini sampai 2-3, mungkin sampai lebih daripada 4 jemaah. Sudut ni satu, kita kata tidak baik. Sebab apa? Para ulama melarang ada 2 imam dalam satu masa. 2 imam satu masa, sebab itu menunjukkan kepada perpecahan. Kita boleh solat 2 imam satu masjid tak apa. 5 imam pun tak apa. Tapi 2 imam dalam satu masa tidak boleh. Satu masa tidak boleh. Timbul lagi soalan. Dia kata Ustaz, kami ni musafir. Orang musafir dia tak boleh ikut orang mukim kan? Okey. Dah sebelum akad takbir kita tanya dulu. Imam ni mukim ke musafir? Kalau imam kata saya ni orang mukim, biar kami jadi imam. Kita orang musafir jadi imam, kita boleh solat qasar kan? Nanti orang mukim dia boleh tambah lagi lah 2 rakaat lagi untuk menyempurnakan zuhur dia ataupun asar ataupun isyak. Kalau subuh tak ada masalah kan? Maka tidak sepatutnya jadi 2-3 imam kalau kita kata kita nak musafir. Dan seandainya kita pun tak tahu dia ni musafir ke tak musafir, senang je. Waktu kita nak takbir, kita niat saja aku solat, ikut imam. Kalau dia qasar, qasarlah kita. Kalau dia tamamlah kita.
Oh, baik. Orang kata orang musafir tak boleh ikut orang mukim. Betul ke Wan Ilyas? Orang musafir tak boleh ikut orang mukim. Ada dengar? Tak pernah dengar. Wan? Tak Tak pernah dengar. Kita kata pernah. betul. Kalau kita nak qasar. Faham? Tapi kalau kita nak ikut imam, kita kena ikut macam dia lah. Solat Isya 4 rakaat, solat Zuhur 4 rakaat, lepas solat Zuhur, kita bangun, kita solat Asar, qasar 2 rakaat, jamak takdim, boleh, tidak menjadi masalah. Jadi tak timbullah sangat, cuma mungkin salah faham. Sebahagian daripada masyarakat dia belajar dalam kitab, orang yang bermusafir tak boleh ikut orang mukim. Maksud dianya, sempurnakan ayat, seandainya dia nak qasar. Tapi kalau dia ikut mukim, secara otomatik dia kena tamam, kena sempurnakan solat. Ada setengah kitab bagi tahu, kita datang nasib baiklah. Kebetulan imam sudah 2 rakaat. Kan? Setelah bangun daripada tahiyat awal. Maknanya dia ada 2 rakaat lagi. Betul? Kita pun ikut, kita nak qasar. Jadi kita ikut 2 rakaat dia, kemudian imam bagi salam, bolehkah kita bagi salam juga? Jawabnya la, tidak boleh. Oleh kerana kamu masuk dengan imam mukim, maka kamu kena jadikan solat kamu juga mukim. Kena tambah 2 rakaat lagi. Kemudian selepas itu barulah kita mula dengan solat yang kedua, asar ataupun isya dengan qasar. Jelas kawan? Kalau tak jelas boleh tanya balik. Yang bagi Tuan Guru, ada satu soalan pula kat sini. Ya. Contohlah dia dia bermusafir lah di masjid yang kita bincang tu lah. Dia dalam sekumpulan lah. Okey, contoh dia sembahyang maghrib lah. Okey, tak ada masalah lah dia sembahyang maghrib bersama dengan imam lah. Maksudnya imam mukim lah. Ni persoalan tertentu lah, dua orang, 2 imam satu masjid tu. Okey, jika selepas itu imam buat solat hajat. Buat solat hajat berjemaah. Dia ni sekumpulan lagi tu musafir tu nak buat solat dia panggil apa, solat jamak qasar isyak pula. Macam mana tu? Jadi 2 imam tu kat situ tu. Pula tu. Dia solat berjamaah. Dia solat hajat. Solat hajat. Kata tidak ada kira solat sunat tu macam mana. Jadi kita tak payah ikut dia lah. Kita ikut kita sendiri dah lah. Ataupun sebab kalau solat hajat tu memang dia punya solat itu 2 rakaat. Kalau mengikut dalam fiqh Syafi'i, berbeza niat tidak menghalang kita untuk ikut imam. Beza niat tidak menjadi halangan untuk kita ikut imam. Nah, dia sunat, kita fardu. Insya-Allah boleh itu. Nah. Baik. Kita baca terus nanti takut tak habis. Baca terus dah, ada soalan takut tak habis kita. Soalan ni kita akan lepas ni kita layan soalan sampai pukul 2 pagi nanti. Kita layan soalan kemudian. Okey. Makmum makruh, tengok. Baca. Makmum makruh bersedia, silakan. Bacakan terus. Hello? Ya. Makmum dengar. di dalam satu saf. Dia hendaklah masuk ke dalam saf yang lain jika masih ada ruang. Sebaliknya, jika tiada lagi ruang, sunat dia menarik seorang daripada saf tersebut kepadanya selepas bertakbiratul ihram. Yang ditarik sunat memberi kerjasama berundur ke arahnya supaya mendapat kelebihan bekerjasama membuat kebajikan. Baik. Isu sekarang ni, kalau kita pergi masjid, saf full, penuh. Kan? Kita nak masuk tak boleh. Nak terap masuk tak boleh. Musim PKP jangan bimbang. Memang saf banyak, kita masuk ialah kat celah mana-mana. Walaupun ada sedikit. Sekarang ni boleh masuk. 3 orang boleh masuk lagi kan? Jadi bagaimana kita nak selesaikan masalah daripada makruh solat seorang diri di belakang saf. Jadi makruh kita solat seorang-seorang. Ni masyarakat kita hari ni walaupun saf penuh depan, masih lagi ada orang yang solat seorang di belakang dia. Ini juga berlaku masalah. Kita kata tak boleh itu macam tu. Kita solat seorang di belakang tidak dibenarkan, makruh dia. Namun begitu, macam mana kita nak buat supaya hilang makruh? Dalam kitab kita ni kata, maka sunat dia tarik seorang. Kita pegang orang tu, kita tarik dia ke belakang. Tapi dalam nota kaki kata,
sekiranya kita tahu orang yang ditarik itu setuju dengan cara kita mengundurkan dia ke belakang. Kalau kita tahu dia ni tak mau ke belakang, jangan dipaksa. Kan? Ada setengah orang dia tak tahu. Ingat orang main-main, tarik baju dia, nanti dia rentaknya, penyakit kita tengah salat dah. Maknanya kalau kita tahu, kita ada ilmu bahawa elok kita undur ke belakang untuk memberi saudara kita tu soft, maka itu termasuk dalam memberi kerjasama di dalam perkara kebaikan. Eloklah kita undur. Tak apa, tidak jadi masalah. Oh, dia kata rugilah saya. Saya duduk sah depan dah, undur satu sah ke belakang. Kita kata, awak rugi sedikit, tapi awak telah memberi kerjasama yang menyebabkan sahabat kita mendapat faedah duduk dalam sah bersama dengan makmum yang lain yang kita boleh keluarkan dia daripada sifat makruh. Itu yang terbaik. Alhamdulillah. Baik, kita baru tamat. Yang pertama, makmum tak boleh mengikut imam. Itu baru yang pertama. Sekarang ni kita pergi kepada perkara yang kedua. Baik. Silakan. Okey. Ilyas, Wak Ilyas. Kedua, Okey. makmum hendaklah mengikut perpindahan imamnya dalam semua rukun fa'li. Perbuatan makmum hendaklah terkemudian daripada perbuatan imam, tetapi sebelum selesai perbuatan imam tersebut. Adalah makruh bagi makmum kemudian satu rukun daripada imamnya, malah solatnya batal jika ketinggalan dua rukun yang panjang. Contohnya, imam telah rukuk dan iktidal, kemudian sujud dan bangun sedangkan makmum masih lagi berdiri tanpa sebab yang dimaafkan. Tetapi jika dia ketinggalan disebabkan sesuatu yang dimaafkan seperti lambat bacaannya, dia dibolehkan terkemudian daripada imam sehingga 3 rukun. Walau bagaimanapun, jika masih tidak memadai untuk mengikut imam selanjutnya, dia hendaklah menghentikan perbuatan yang sedang dilakukannya dan teruskan mengikut imam. Kemudian dia hendaklah menyambung perbuatan semula yang tertinggal selepas imam mengucap salam. Baik. Apa dia masalah? Yang apa dia masalah yang ketiga ni, Wan Ilyas? Tentang apa? Hendaklah mengikut pemindahan imam. Maknanya syarat makmum adalah mengikut pergerakan imam kan? Dalam rukun fi'li. Apa dia rukun fi'li? Apa dia rukun fi'li? Rukun perbuatan. Kita dalam solat ni kita ada rukun qauli dan ada rukun fi'li. Jadi rukun qaul fi'li dengan qauli. Qauli itu maknanya perkataan. Qalbi satu lagi tu niat kan. Baik, dia ada 3. Qalbi niat. Qauli bacaan. Fatihah, selawat kan. Yang fi'li semua pergerakan yang lain. Maka syarat dianya makmum hendaklah terkemudian daripada perbuatan imam, tetapi sebelum selesai perbuatan imam tersebut. Macam mana kita nak kata ni? Apa dia maksud ini? Dia kata ya taqaddamu ala faraghihi. Jadi kita kena tengok. Imam selesai, satu-satu rukun dia berpindah baru kita ikut dia. Sebab tu dalam hadis di awal tadi yang kita baca, yang telah dibaca di awal tadi, makna hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, kan? Hendaklah dijadikan imam itu untuk diikuti. Nabi kata fa iza kabbara fakabbiru. Bila imam takbir baru kita takbir. Dan kita lebih-lebih lagi kalaulah takbiratul ihram. Imam baru duduk, iyalah tempat kita ni macam-macam lah. Baca usalli berapa kali setengah imam tu kan. Imam yang agak was-was sikit. Makmum kata, lambat aku tunggu. Takbir dulu. Allahu Akbar. Boleh tak boleh? Boleh tak imam mendahului, makmum mendahului imam dalam rukun takbiratul ihram? Jalak, tidak boleh. Tapi dalam perbuatan lain pun kita kena ikut. Mana bila imam rokok, Allahu Akbar, barulah kita turun. Jangan kita turun serentak dengan dia, kan? Jadi kita tunggu dulu sekejap. Kalau imam sujud, sampai dia sujud baru kita turun. Itu dia panggil makmum
hendaklah terkemudian daripada perbuatan imam. Tetapi sebelum selesai perbuatan imam tersebut, jangan sampai tunggu dia duduk lama bawah kita turun. Mana dia sudah turun, kita pun ikut turun sekali. Jangan sampai putus, kita kata begitu. Adalah makruh bagi makmum terkemudian satu rukun daripada imamnya, bahkan solatnya batal jika ketinggalan 2 rukun yang panjang. Apa mana 2 rukun yang panjang? Contohnya kita kata makmum ni entah apanya baca panjang sangat kan, sampai mereka imam rukuk. Satu rukun yang panjang itu. Kemudian dia i'tidal. Ini bagi dalam istilah fiqh Syafi'i rukunnya pendek kan. Kemudian dia sujud. Orang ni tak turun lagi. 2 kali rukun yang panjang sudah berlalu, maka orang ni jadi terbatal solat dia kalau dia masih lagi belum bergerak untuk turun. Dia buat contoh kan tu. Contohnya imam telah rukuk dan i'tidal, kemudian sujud. I'tidal tak kira. I'tidal tu dia panggil rukun pendek, kan? Dan dah bangun daripada sujud. Sedangkan makmum masih lagi berdiri tanpa sebab yang dimaafkan. Ingatlah, tanpa sebab dimaafkan. Mana saja dia khayal, entah apa yang dia fikir, sampai tak rokok-rokok lagi pak cik ni. Tetapi jika dia ketinggalan disebabkan sesuatu yang dimaafkan seperti lambat bacaan dia. Memang dia ni lambat sangat. Al-Fatihah dia tu berat nak lepas, kita kata. Dan dia dibolehkan terkemudian daripada imam sebanyak 3 rukun. Maknanya sampai imam sujud yang kedua. Bangun lagi, tak bangun lagi, maka tak boleh. Walau bagaimanapun jika masih tidak memadai untuk mengikut imam selanjutnya, imam dah nak bangkit ke rakaat yang seterusnya, dia tak sujud lagi, tak rukuk lagi, dia hendaklah menghentikan perbuatan yang sedang lakukannya. Itu dalam bahasa tulis di kitab. Para pelajar kita yang ikut kitab ni, nama dia mufaraqah. Bukan mufaraqah ni. Dia batalkan rakaat dia yang pertama. Dia hentikan perbuatan itu, tak payah baca lagi, berhenti. Dan dia lakukan terus. Imam rakaat yang kedua, dia duduk di rakaat yang pertama lagi. Mana dia cancel habis tadi. Itu bagi orang yang uzur lah, kan. Dia nak menti perbuatan. Dalam bahasa Arab sudah dia kata. Falahu an yatakhallafa an lima bi salati rak'ah fa illam taktafi. Mana kalau dia tak boleh lagi nak ikut, maka dia kena putuskan hubungan dia tu ikut, kemudian dia akan tambah 1 rakaat lagi selepas imam beri salam. Beri salam. Baik, itu dia panggil perkara yang kedua. Yang ni kita perlu ingat jugalah. Ada setengah makmum ni laju. Macam mana dia laju? Imam baru Allahu Akbar nak rokok tu, dia pakai bawah dah. Alah, itu tidak boleh. Itu dia panggil mendahulu imam. Cuma kita kena dalam fiqh kita ni makruh perbuatan itu. Tidak sampai perkara batal. Yang batalnya kalau kita mendahului imam dalam takbiratul ihram tadi. Tapi perbuatan makruh lah. Dan kan dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut, nak ke tidak? Orang yang bangun dulu daripada imam bangkit ni, daripada rukuk ni, nak ke tidak? Nanti Allah Ta'ala tukar kepala dia jadi kepala himar, kepala dongki. Mana Nabi kita larang keras di situ. Perbuatan itu. Walaupun kalau tidak batal sekalipun, perbuatan itu dia panggil perbuatan yang dicela, yang dilarang. Baik, kita pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga, mengetahui perpindahan. Silakan. Okay, masih lagi Wan, teruskan lagi. Wak Ilya. Mengetahui perpindahan rukun fi'li imam. Hal ini sama ada makmum melihat imamnya atau melihat sebahagian daripada saf ataupun mendengar suara mubalik. Apa dia mubalik tu, Wan? Tahu lah Ustaz. Dia zaman dulu, kalau masjid besar, kan, dia ada pembantu imam. Imam kat depan, mubalik ni bukan ustaz mubalik yang mengajar kuliah maghrib tu. Itu dia panggil ustaz mubalik. Ini dia panggil muballigh anil imam. Makna orang yang menyampaikan suara imam. Dia contohnya imam depan, di tengah-tengah ni ada seorang lagi yang duduk. Kan kadang-kadang kita ni mati, kita punya mikrofon tak jadi. Jadi imam kat depan kata Allahu Akbar.
Mubalik kata Allahu Akbar. Mubalik yang ketiga pula sambung. Sampai orang belakang boleh dengar. Dulu pun masjid bukannya kecil. Tak ada mikrofon, kan? Tapi itu dia panggil mubalik. Zaman kita hari ni, mubalik dia siapa? Siapa mubalik zaman kita? Bilal, orang yang komat. Wan, membalik zaman kita ni mikrofon itulah. Itu membalik kan speaker. Speaker ada atas. Kita duduk di kat atas pun speaker dengar kan. Itu dia panggil itu membalik zaman kita. Pembalung suara. Yang menyampaikan suara. Itu makna mubalik. Mubalik dengan makna yang menyampaikan suara. Maka dalam ini kata hal ini sama ada makmum melihat imam. Syarat kita nak jadi imam ni, nak jadi makmum, kita tengok imam. Atau melihat sebahagian daripada saf. Kita tak nampak imam jauh masjid besar, tapi kita nampak saf depan kita. Betul tak? Syarat yang ketiga, kita dengar suara. Jadi sekarang ni masjid-masjid semuanya besar-besar belaka. Kan? Yang menyampaikan kita siapa? Speaker. Speaker tingkat 1, tingkat 2, kat belakang, kat depan, semua ada. Jadi itu di antara cara-cara, timbul lagi soalan, macam mana Ustaz? Kalau kita zaman PKP ni kita duduk di rumah, kita ikut je imam di masjid. Kan kita ada live. Sudah. Macam mana Ustaz Yusri? Ramai orang nak solat PKP ni ikut imam. Yang nak ikut imam Masjid Haram. Tengok. Ikut TV. Ikut TV macam mana? Boleh tak? Tak payah pergi Mekah. Ini dia ada syarat dia. Syarat dia yang keempat akan menjawab soalan itu. Silakan. Okey. Wan, teruskan lagi. Keempat, imam dan makmum jangan terpisah oleh jarak yang luas. Syarat ini adalah apabila kedua-duanya tidak berada di dalam masjid. Tetapi jika sama-sama berada di dalam masjid, maka mengikut imam adalah sah. Walau sejauh mana sekalipun jarak antara kedua-duanya ataupun terlindung oleh dinding-dinding yang boleh dilalui. Apabila kedua-dua imam dan makmum berada di luar masjid atau imam di dalam masjid. Nanti dulu. Kita ambil isu yang pertama, imam dalam masjid. Imam dan makmum dalam bangunan masjid. Kadang-kadang jauh jarak tu, kan? Kalau solat tempat kita taklah jauh sangat. Solat di Masjid Haram. Orang yang dah pergi Mekah nampak tak? Imam dekat Kaabah. Kita duduk atas tingkat 3 di tempat sa'i, tempat tawaf tingkat 3. Jauh tu. Masih lagi dikira dalam satu masjid. Tidak mengapa. Jarak dia walaupun ada penjarakan, itu tidak mengapa kerana dia dikira masih lagi dalam satu bangunan yang sama. Bangunan masjid. Baik. Kita kena ambil satu-satu. Puan, baca. Apabila imam kedua-duanya makmum, di mana? Silakan. Ada. Puan, baca. Mana? 359. Apabila kedua-dua imam dan makmum. Apabila kedua-dua imam dan makmum berada di luar masjid atau imam di dalam masjid dan makmum di luarnya, ketika ini disyaratkan jarak antara keduanya tidak terlalu jauh. Yang ni apa dia? Kalau kita di luar, imam dalam masjid, makmum di luar. Macam kita sekarang ni. Banyak makmum, banyak di masjid-masjid surau telah menambahkan khemah-khemah. Kerana penjarakan PKP tak cukup ruang, kan? Macam mana jarak dia? Maka syarat dia jarak jangan terlalu jauh. Apakah jarak dia? Tengok. Penentuan jarak. Baca. Penentuan jarak. Penentuan jarak adalah sebagaimana yang berikut. Yang pertama, apabila imam dan makmum berada di kawasan yang luas seperti tanah, lapang dan sebagainya, disyaratkan jarak antara kedua-duanya tidak melebihi 300 hasta, iaitu kira-kira 150 meter. Ini jarak. Maknanya jarak, kalau imam dalam masjid, makmum di luar, jangan lebih daripada 150 meter. Kalau nak kira, pakai mikrofon ni 50 km boleh sampai kan. Kalau pakai live lagi lah. Maka itu jarak dia. Kenapa kita tak boleh ikut imam yang jauh? Sebab kita ada jarak. Kalau tidak kita ikut imam kat masjid lah, kita ikut sini. Itu tidak ada. Baik. Nampak? Jarak dalam kitab lama dia panggil 300 hasta. Dalam kira-kira sekarang dalam kitab kita ni meletakkan 150 meter.
Maknanya satu hasta berapa meter? 1 meter, kan? 300 hasta. Bagi dua. Bagi dua. Nah. Yang kedua. Jarak yang kedua silakan. Wan lagi. Imam. Dua, imam dan makmum masing-masing berada di dalam bangunan yang berlainan seperti dua buah rumah atau sebuah rumah dan halamannya. Maka selain daripada syarat yang tersebut di atas, saf daripada satu binaan ke binaan yang lain itu mestilah bersambung sekiranya bangunan yang ada imam di dalamnya itu melencong ke kanan atau ke kiri daripada tempat makmum. Maknanya dia bagi syarat sini, kalau kita ada banyak bangunan, saf tu kena ada bersambung datang ke bangunan yang kita. Semata sekarang ni lah, kalau kita pergi ke Mekah, ya, orang pergi ke Mekah hari ni, orang duk solat dalam kedai tu. Macam mana kita nak solat dalam kedai kan? Kan solat dalam kedai, dalam shopping komplek di shopping mall dekat dengan bangunan Masjid Haram tu. Maknanya, kalau ulama kata, kalau sah tu bersambung, yang duduk sini pun, atas pun boleh. Tapi bukan dalam bilik hotel lah. Yang dia buat macam surau-surau dekat situ, itu masih lagi dibolehkan. Kita kata alhamdulillah. Apa lagi tak ada? Imam berada di dalam satu masjid. Yang ketiga tu. Yang ketiga. Dah dah. Belum. Okay, yang ketiga. Okay, yang Tiga, ketiga. imam berada di dalam masjid dan sebahagian makmum pula berada di luar masjid. Disyaratkan jarak di antara tepi dinding luar masjid dengan tempat berdiri makmum yang terdekat di luar masjid tidak melebihi 300 hasta. Maknanya kalau imam dalam masjid, sebahagian makmum pula berada di luar, mana syaratnya jarak dia jangan lebih daripada 300 hasta jarak. Kalau bersambung sampai 2 km pun tak apa, tidak jadi masalah. Cuma timbul lagi, baru ni timbul satu perbincangan, satu video yang mengatakan orang yang solat di surau, kalau dihalang dengan kail lansir, kan, macam surau-surau kita lah, di sekitar Kuala Lumpur, Putrajaya tu banyak surau tu, daripada masjid. Putrajaya tu berapa surau ada? Dia kata tak sah orang yang solat di belakang penghadang. Maka alhamdulillah, ana dah beri penjelasan juga dalam video yang pendek, dan juga Samahah Mufti Wilayah yang terdahulu juga telah mengeluarkan pandangan bahawa kita kena beza. Dalam kitab kita kata, siapa dia solat di luar masjid, mana di padang. Kita solat di padang, kemudian kita letak penghadang, maka itu tak boleh. Adapun surau di tempat kita, memang surau itu telah digezekkan sebagai tempat ibadat. Walaupun nama dia surau, kerana kita tak nama masjid dengan sebab enactment ataupun peraturan-peraturan yang telah dibuat, kan. Maka kita kena jelaslah di sini. Baca kitab fiqh ni biar jelas. Yang dia kata solat di luar masjid maknanya di padang. Tak boleh ada. Contohlah kalau kita pergi piknik, 1 bah ke 2 bah sampai dekat padang, kita membuat saf. Lepas tu kita sekat tengah-tengah. Wanita di belakang ke, maka itu tidak dibolehkan. Tapi kalau di surau, macam tempat kita, tak jadi masalah. Cuma tempat kita ni pelik sikit. Kan? Waktu kuliah, dibukanya lansir. Waktu nak solat, dituntut lansir. Kenapa? Sebab apa Ustaz Yusri? Waktu nak surah, waktu nak solat, tutup. Waktu kuliah buka. Sedangkan dalam kitab kita ni, waktu zaman Nabi SAW dulu, wanita di belakang tidak ada lansir. Pasal apa dia solat tutup, kuliah buka? Itu pelik tu. Tak tengok ustaz kot. Patutnya waktu kuliah lah tutup sebab ustaz paling ke belakang. Betul tak? Waktu nak solat semua menghadap kiblat, tak ada siapa tengok siapa. Ini kita kena ambil perhatian. Ana rasa ini satu fenomena yang perlu juga kita ambil perhatian, bahawa kita waktu kuliah ada setengah surau ni kecil. Bila dia buka semua langsir, orang yang datang kemudian, setengah daripada muslimat kita ni, dia bukannya hirau apa?
Dia nak tukar pakai kain telekung, dia buka je tudung dia tu. Ustaz pun terkejut, tengah duduk kuliah. Ini berbahaya. Maknanya kalau kita nak buka, kita jangan buka semua, buka sebahagiannya, dan sepatutnya waktu solat lah tidak ditutup. Sebab waktu solat itu makmum perlu tengok kepada pergerakan imam, kan? Jadi untuk tentang penjelasan solat berjemaah yang dihalangi langsing yang labuh, di surau-surau ni tuan-tuan boleh tengok dalam fatwa mufti wilayah Al-Kafi nombor 1611 telah dijelaskan oleh Datuk Dr. Zulkifli dalam bayan dia ni. Jazakallah khairan. Baik, kita pergi kepada syarat yang kelima yang terakhir dalam perbincangan kita ni. Silakan. Aisyah, syarat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat yang kelima, makmum hendaklah berniat jemaah atau mengikut imam. Disyaratkan niat tersebut berserta dengan takbiratul ihram. Seseorang yang meninggalkan niat mengikut imam tetapi masih mengikut semua perpindahan dan perbuatan imam tersebut, solatnya batal jika dia ikut menunggu imam agak lama pada anggapan umum. Walau bagaimanapun, jika persamaan perbuatannya secara kebetulan sahaja tanpa tujuan mengikut imam atau dia menunggu imam tersebut sekejap sahaja, solatnya tidak batal. Adapun imam tidak wajib berniat menjadi imam, namun sunat baginya berbuat demikian supaya mendapat kelebihan berjemaah. Sekiranya tidak berniat menjadi imam, dia tidaklah mendapat kelebihan tersebut kerana seseorang tidak mendapat sesuatu daripada perbuatannya selain yang diniatkannya. Hal ini berdasarkan hadis sabda Rasulullah SAW, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in man nawa." Maksudnya, sesungguhnya segala amalan itu adalah dengan niat dan setiap orang hanya mendapat apa yang diniatkannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Makmum mendapat kelebihan berjemaah selagi imam belum mengucap salam. Begitu juga dia dapat bertakbiratul ihram bersama-sama imam adalah satu kelebihan, iaitu makmum bertakbir sebaik-baik sahaja selesai takbiratul ihram imam tersebut. Makmum juga akan mendapat rakaat bersama-sama imam apabila dia mendapat menyertainya ketika rukuk pada rakaat berkenaan. Sebaliknya, makmum akan terlepas rakaat tersebut sekiranya dia menyertai imamnya selepas rukuk. Oleh itu, dia hendaklah menggantikan rakaat berkenaan atau rakaat-rakaat yang lain yang terlepas sekiranya lebih daripada satu rakaat setelah imam mengucap salam. Baik, terima kasih. Dalam isu ni banyak perkara. Yang pertama sekali, makmum adalah meniat berjamaah. Kita sebagai makmum, kita mesti niat makmum kepada imam. Baru kita boleh ikut dia. Disyaratkan niat tersebut berserta dengan takbiratul, mana dalam kita takbiratul Allahu Akbar, kita niat kita ni makmum kepada orang tu. Kalau kita selepas daripada itu pun masih lagi boleh. Seorang yang meninggalkan niat mengikut imam, kita tak niat, tapi kita ikut pergerakan imam, maka sekiranya kita menunggu, kita dah habis Fatihah, kita tunggu lama, tunggu imam panjang, kita tak jadi makmum dia pun. Sebab kita tak niat jadi makmum. Dia kata, sekiranya terlalu panjang menunggu, mengikut anggapan umum, maka solat dia batal. Sebab dia tunggu tak ada kerja. Buat apa duduk diam gitu? Tapi kalau kita dah niat makmum, selagi imam tak rokok, selagi imam tak bangkit, maka kita ikut imam. Walau bagaimana, jika persamaan perbuatan imam tersebut sekejap saja, macam kita ni, kita kata kita tak nak ikut imam, tapi kita ikut muhakah, dipanggil muhakah ni maknanya ikut pergerakan dia. Tapi kita tak tunggu lama lah. Tak tunggu lama, maka itu tidak batal. Tidak batal. Setakat itu. Sepatutnya, ada pun ni, kena duduk kat bawah, baru dia punya lengkap. Ada pun imam. Tidak wajib berniat menjadi imam. Kita tak niat jadi imam, tak apa. Tak syarat kita jadi imam, makmum tu niat jadi makmum. Tak. Makmum kena niat ikut kita. Walaupun kita tak tahu dia makmum ke tidak. Kecuali solat Jumaat. Tanda situ. Kecuali solat Jumaat, maka pada waktu solat Jumaat, mesti imam berniat menjadi imam
makmum berniat menjadi makmum. Sebab apa? Sebab dia kena ada connecting di antara imam tu dengan makmum sendiri. Kalau tidak dia jadi solat seorang dia. Tak cukup. Kan syarat Jumaat ni mesti berjamaah. Dalam mazhab Syafi'i kata 40 orang. Sekurang-kurangnya. Mazhab lain kata asalkan ramai 30 orang. Waktu PKP dulu solat Jumaat 12 orang kan. Saya tak tahu di Kuala Lumpur berapa orang solat Jumaat paling kurang yang Boleh. masa PKP dulu. 4 orang. Lebih kurang kata. Ke 12. ke 12. 12 orang. 12. Mana khilaf? Yang pentingnya imam kena niat imam dalam solat Jumaat. Adapun solat lain, adapun imam tidak wajib berniat menjadi imam. Namun sunat baginya berbuat demikian supaya mendapat kelebihan berjamaah. Kalau tidak dia tak dapat pahala jemaah. Orang lain ikut dia boleh pahala, dia tak boleh. Rugi dia. Sekiranya tidak berniat menjadi imam, dia hendaklah mendapat kelebihan tersebut kerana seorang tidak mendapat sesuatu daripada dia tidaklah mendapat kelebihan yang tersebut sebab dia tak niat, kan? Baik. Makmum mendapat kelebihan berjamaah bagi selagi imam belum mengucap salam. Dalam fiqh Syafi'i, selagi imam tak salam yang pertama, kita masuk walaupun duduk tahiyat akhir, kita masih lagi boleh apa? Boleh pahala berjamaah, tapi berjamaah kecil lah, jemaah hujung dipanggil. Jemaah pun ada awal, ada depan kan. Dan jika dapat takbiratul ihram bersama-sama imam adalah satu fadilah. Itu yang paling baik sekali, kita takbiratul ihram dengan imam. Maknanya lepas imam takbir, kabbara fakabbiru, langsung kita takbir. Itu yang terbaik. Dia panggil yang paling afdal sekali, takbiratul ihram bersama imam. Bukannya serentak, maknanya imam takbir, kita takbir. Nah, artinya kena pergi awal lah masjid, kan? Iaitu makmum bertakbir sebaik-baik saja selesai takbiratul ihram imam. Makmum juga akan mendapat rakaat bersama-sama imam. Baik. Isu yang tadi, yang atas tu, makna had minima seorang itu mendapat solat jemaah selagi imam belum salam. Ada sebagian ulama kata, kita akan dapat pahala berjamaah apabila kita dapat satu rakaat. Yang ni pahala 27 tu Ustaz. Pahala 27 lah maksudnya. Kan kita ada dua hadis. Okay. Satu hadis Nabi kata 27, satu 25. Jadi ulama kata 27 tu yang dapat awal. Jemaah yang 25 tu yang mari kemudian, akhir-akhir tu. Dia tak sama orang awal dengan akhir. Ya, ya. Baik. Selagi tak salam, kita masih lagi berjamaah. Tapi ada hadis Nabi kata man adraka raka'atan. Siapa dia dapat satu rakaat. Sebab itulah kita tengok kalau orang Arab, kalau dia masuk masjid, dia tengok imam dia tahiyat akhir, dia tak akan masuk. Sebab dia pegang dengan hadis, siapa dia dapat satu rakaat. Mana kita ni nak tahiyat akhir dah. Mereka akan tunggu sehingga imam bagi salam, kemudian dia mula dengan kumpulan yang baru untuk melakukan solat berjamaah. Sebab kita dapat sekali takbiratul ihram sekali dengan imam, kan? Cuma tempat kita ni tak jadi budaya. Yang kedua, sebab dia takut jadi dua imam. Soalan dua imam tadi serentak. Kalau imam yang kedua, tanpa konspirasi. Ingat, sekarang ni orang suka cakap konspirasi tak? Mana konspirasi ni kita kata orang ni dia tak suka Ustaz Yusri. Game mana tu Lias? Ada tak? Tak ada kat Sekambut ni kan? Dia kata biar dia solat tu. Dia berdiri. Bila Ustaz bagi salam, geng dia pula bangun. Allahu Akbar. Alah, itu tak boleh. Itu tidak dibenarkan. Kerana dia menimbulkan perpecahan. Tapi kalau kita kebetulan, contoh di RNR kita datang, imam nak salam dah. Kita sungguh. Tapi jangan angkat takbir lagi. Sehingga imam salam, baru kita mulakan kumpulan jamaah yang baru. Kalau tidak, nampak macam perpecahan di situ. Baiklah. Sebaliknya, makmum akan terlepas rakaat tersebut sekiranya dia menyertai imamnya selepas rukuk. Faham tidak? Mana kita pergi imam dah rukuk. Imam masih lagi dalam rukuk. Kita pun Allahu Akbar, rukuk juga. Kita dapat rakaat itu. Itu yang dikatakan imam menanggung apa yang dibuat oleh makmum. Kekurangan yang dibuat oleh makmum. Jadi kita tak, banyak kita tak buat. Qiyam pun tak sempat, kecuali sekejap.
Baca Fatihah, tapi semua itu ditangguh oleh imam. Itu kelebihannya kita solat berjamaah. Hendaklah menggantikan rakaat berkenaan atau rakaat-rakaat lain yang terlepas sekiranya lebih daripada satu rakaat setelah imam mengucap salam. Artinya bila kita sampai, imam sudah i'tidal, bangkit daripada rukuk, maka terlepaslah rakaat yang tersebut. Artinya kita kena tambah selepas imam bagi salam, kita kena tambah satu rakaat atau beberapa rakaat yang telah kita tinggalkan. Jadi alhamdulillah tamatlah perbincangan kita yang ringkas-ringkas dalam kitab Fiqh Al-Manhaji. Cuma satu je yang saya tinggal tadi, takut tak cukup masa, iaitu apa dia tadi, syarat-syarat menjadi imam kan. Sifat yang sangat digalakkan oleh seorang untuk menjadi imam. Baca semula muka surat 356, baca Wan. 356, Wan. Sifat-sifat yang digalakkan sebagai orang menjadi imam. 356. Tak jumpa. Okey, tak jumpa Aisyah. Aisyah 356. Aisyah Ya 356. Ustaz. Okey. Sifat yang sangat digalakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat yang digalakkan. Sifat yang sangat digalakkan bagi seseorang imam. Sifat yang sangat digalakkan bagi seseorang imam antaranya ialah yang lebih alim, lebih fasih, lebih soleh dan lebih tua di kalangan mereka. Apabila sifat-sifat ini terdapat kepada seseorang imam, maka bersolatlah di belakangnya adalah lebih afdal dan pahalanya Nanti dah. lebih diharapkan. Hal ini maknanya berdasarkan hadis sifat-sifat daripada orang yang jadi imam tu biarlah orang tu fasih bacaan. Kalau ada orang tua kita dahulukan dia kan. Ketahuilah tu. Ini ambil apa? Hadis tu kita Ketahuilah. Ambil ikat ketahuilah. Aisyah. Ketahuilah bahawa orang yang berwuduk boleh mengikut imam yang bertayamum. Ini Dan satu, imam yang mana bertayamum, imam kita tu uzur kan. Dia tak boleh guna air, dia tayamum. Kita wuduk, kita boleh ikut dia. Satu. 6. Dan imam. Seterusnya, imam yang bertayamum dan imam yang menyapu khuf. Khuf tu dia tak basuh kaki, dia sapu je kan. Begitu. Begitu juga orang yang berdiri mengikut imam yang duduk. Orang yang baligh berimamkan kanak-kanak, orang yang bebas berimamkan hamba, orang sihat berimamkan orang yang tidak tus air kencingnya, orang yang bersolat tunai mengikut imam yang bersolat qada dan yang bersolat fardu berimamkan orang yang bersolat sunat dan begitulah sebaliknya. Mana kita tanda sini tidak menjejaskan kesahan solat perbezaan-perbezaan yang tadi. Imam ni uzur tapi dia jadi imam juga sebab dia imam ratib. Syaratnya dia tu imam ratib, makna imam rasmi. Kalau imam tolak-tolak ni tak payahlah. Kita kata dia imam rasmi tapi dia kencing tak tus. Maka dia tu uzur. Dalam kitab kita kata sah orang yang sihat mengikut imam yang tersebut. Ataupun berbeza niat. Berbeza niat, kita solat tunai. Orang tu solat qada boleh. Ataupun kita solat qada, dia solat tunai boleh. Ataupun kita solat tunai, dia solat sunat. Contohlah kita kata orang ni pergi masjid, kita tak payah cerita ni contoh ni. Kan bahaya nanti. Orang ni pergi masjid lambat nak solat tarawih kan. Sampai-sampai imam dah solat tarawih. Kita baru sampai masjid. Jam lah kita kata, bukan nak cuai dah. Maka kita terus je solat bersama dengan imam, solat isyak. Jangan buat isyak sendiri di tepi lah. Masuk sekali dengan imam, kita solat isyak, imam niat solat tarawih, tidak menjejaskan solat kita dengan perbezaan niat. Kecuali satu mazhab, nama mazhab itu mazhab Ibadi. Ibadi ni kalau pernah dengar nama negara Oman. Pernah dengar nama? Salah satu daripada negara Arab, Teluk, nama dia Oman. Oman, Ain, Mim, Alif, Nun ataupun O-M-A-N. Oman, yang geng-geng dia pakai jubah, tak ada collar, kemudian dia pakai serban bulat ikat. Itu dipanggil mazhab Ibadi. Ibadi tak boleh. Beza niat tak boleh. Waktu anda pergi ke Oman dulu, saudara Fawaz bawa, dia kata, kita masuk masjid, ada tulisan asar.
Isya dia tulis. Saya kata ni apa ni ada tulis. Oh dia kata sebab dia mazhab dia jamak solat. Dia jamak. Walaupun tak musafir dia jamak. Tapi kalau dia nak solat zuhur, dia tak letaklah. Bila nak solat asar dia letak. Maknanya aku ni solat asar. Kalau orang baru sampai jangan ikut aku. Kalau ikut tak sah. Itu ibadi. Kita tak pakai buah ibadi, kita pakai yang kita punya mazhab Ahlussunnah kita ni mazhab fiqh Imam Syafi'i dan imam-imam yang empat ni berbeza, niat itu tidak menjejaskan. Kita kata wallahu alam. Sekarang ni terserah balik kepada moderator, pengerusi sama ada nak tamatkan atau nak tengok soalan-soalan yang ditanya ataupun soalan daripada dua peserta munakasyah kita ini. Dan insya-Allah tajuk yang seterusnya solat musafir. Menarik ni. Nanti ada masa bila-bila kita boleh sambung bual perbincangan kita dalam bab solat musafir. Baik. Okay, Ustaz. Silakan. Tuan Guru Datuk, ada kita raikan soalan ini. Sebenarnya soalan ni dari juga tajuk ni. Dah solat musafir tapi kita raikanlah juga ya. Pasal susah untuk jumpa dengan Datuk ni lepas ni. Jadi soalan daripada Adam Tan Abdullah. Dia tanya, boleh tak kita solat jamak Jumaat dengan asar? Tu. Minta jawapan daripada Tuan Guru. Ini kena tunggu Sri akan datang lah. Dalam fiqh mazhab Syafi'i boleh dibenarkan solat jamak Jumaat dengan asar. Boleh. Contohnya kan fiqh Syafi'i ini dia ketat sikit. Kita kalau hari Jumaat kita tak boleh musafir selepas subuh kecuali kita yakin sempat solat Jumaat di mana-mana masjid dalam perjalanan itu. Kalau tidak, tak boleh. Tidak dibenarkan musafir selepas solat subuh. Maknanya kalau kita nak musafir hari Jumaat, kita kena keluar dari rumah kita sebelum subuh. Pukul 5.30 tu naik kereta, keluar daripada mukim kita, gilah tidur kat surau mana-mana, yang menyatakan kita sudah musafir. Dan dalam fiqh ini, membenarkan jamak Jumaat dengan asar. Jadi Alhamdulillah, itu satu keluasan. Bagi fiqh Syafi'i, Jumaat itu ganti daripada zuhur. Sebab itu bagi dia sama. Kalau kita bincang tentang solat qabliyah Jumaat. Dalam fiqh Syafi'i dia kata senang, sepatah dia jawab. Al-Jum'atu kal zuhri. Habis. Jumaat itu macam zuhur. Maknanya sama lah. Qabliyahnya, ba'diyahnya, jamaknya sama. Wallahu alam. Nah. Soalan daripada Syarudin Karim. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita mufaraqah dengan imam, masih duduk dalam saf dan beberapa rakaat. Bagaimana pergerakan kita tu Ustaz? Adakah kita nak ikut imam ataupun kita buat sendiri je? Tak ikut imam. Dalam kita ada saf tapi kita mufaraqah. Dan kalau kita mufaraqah tu sebab apa tadi? Tadi yang kita sebut tadi, kalau kita tertinggal banyak sangat, bukan mufaraqah, dia kata quti'at al-mutaba'ah. Mana kita batalkan yang rakaat yang pertama yang kita ikut tu. Kita cancel yang tu. Mana kita jadikan imam rakaat yang kedua tu, kita rakaat yang pertama. Tapi biasanya kalau kata mufaraqah, saudara Syahrudin, mufaraqah tu maknanya kita dah berpisah dengan imam. Aku dah tinggal kau imam. Dengan biasanya kalau kita mufaraqah ni, sebab-sebab dianya mungkin imam tu batal. Tapi dia tak perasan ataupun ada beberapa perkara yang tertentu. Contohnya dia baca Fatihah tak betul dan sebagainya bagi kita, maka ketika itu kita kena buat sendiri lah. Tak boleh dia ikut pergerakan dia kecuali kita ikut kebetulan. Dia rokok, kita rokok, dia sujud, kita sujud. Itu dibenarkan. Tapi kalau kita menunggu lama-lama, tadi kita dah baca, terlalu lama tunggu menyebabkan batal kita punya solat. Ada lagi soalan Ustaz. Kalau contohlah imam tu dia terlebih rakaat dan makmum sedar imam tu terlebih rakaat, manakala di pihak imam pula dia yakin dia masih tidak cukup rakaat dan sudah ditegur oleh imam, sudah ditegur oleh makmum, macam mana tu Ustaz? Adakah makmum kena tunggu sampai imam tahiyat akhir dah salam ataupun terus mufaraqah? Jadi sekarang ni kita bila imam tu berdekat, kita dah tegur dia, kan? Kita jangan ikut dia.
Sebab kita yakin dia lebih, kalau kita ikut, batal kita. Dia tak yakin, sebab tu dia bangun. Maka kita ada pilihan sama ada kita mufarakah dan kita sudahkan solat kita, ataupun kita tunggu je kat bawah tu. Tunggu dia turun, kita bagi salam sekali dengan dia. Itu di antara cara kita bila imam tu bersalah. Nah. Okey, ada soalan daripada Daniel ni. Ini bahaya soalan dia ni. Adakah dalil boleh solat? Adakah nak tanya, ada sebarang hujah tak yang menyatakan boleh penjarakan 1 meter solat berjemaah sesama makmum? Oh, yang ni. Saudara dia Ustaz Syuri boleh ambil tu. Risalah yang telah dikeluar, Al-Bayan yang dikeluar oleh Yang Berhormat Senator Menteri Agama sudah keluar. Risalah Al-Bayan yang menyatakan hujah-hujah kenapa pihak Majlis Fatwa di Malaysia, dan bukan kata Malaysia, di mereka antarabangsa, termasuklah masjid dua tanah haram yang paling besar sekali dalam dunia ni, Masjid Mekah dengan Madinah pun menerima pandangan ini. Jadi alhamdulillah kita kata ambillah pandangan itu supaya tidak menjadi masalah kepada kita, sebab ulil amri mereka nak putuskan satu perkara itu mereka dah bincang panjang-panjang. Cuma kadang-kadang pelaksanaan tu perlu diperhaluskan lagi. Terlalu jauh jarak, sedangkan KKM, Kementerian Kesihatan pun kata 1 meter, kita gomo 3 meter, itu lebih SOP. Ini perlu dimuhasabah. Saya bersama dengan sahabat-sahabat yang memohon pihak berkuasa agama supaya mengambil kira penjarakan yang dituntut oleh pihak Kementerian Kesihatan dan memberi arahan kepada masjid dan surau jangan lebih daripada yang sepatutnya. Sebab itulah kita kata syariat dijaga dan SOP juga dijaga. Makanya kalau tidak, kita SOP kita jaga tapi syariat kita jaga. Mana kita buat penjarakan yang lebih daripada yang sepatut, maka itu sudah menjadi tidak patut. Wallahu a'lam. Okey, kita buka soalan kepada rakan munakasyah kita. Cuma saya ada sedikit pembetulan apa Adam Tan tulis ni, seorang makmum tetap akan mendapat fadilat solat Jumaat walaupun dapat hanya 1 rakaat. Okey, kalau mengikut tuan guru tadi, bukan hanya dapat 1 rakaat, maknanya sebelum salam imam tu kalau sempat takbiratul ihram dapat berjemaah. Itu yang dijelaskan oleh tuan guru. Okey, Aisyah ada soalan tak lagi? Aisyah? Tak ada Ustaz. Ada soalan untuk diajukan? Tak Awal ada, Ilyas ada soalan? Wan Ilyas. Okey, satu. Okey, Wan Ilyas. Ustaz, Ya, kan silakan. kalau dekat Mekah kan, dia kalau lelaki dengan perempuan saf semua sama. Boleh ke solat macam tu, Ustaz? Asalnya tak sama. Asal dia tak sama. Tapi jemaah kita buat sama. Jemaah yang buat sama. Mana pihak penguasa di Masjid Haram Mekah lah contohnya. Kalau Masjid Madinah memang jelas kawasan dia telah dipagar kan. Kita tak boleh langgar. Kalau masuk kawasan perempuan memang kena halau. Kalau kena halau mungkin kena tangkap lagi. Bukan sekat kena halau. Tapi di Masjid Madinah, Masjid Mekah sukar sebab satu Kaabah. Itu pun mereka cuba buat tapi jemaah kita sendiri yang buat masalah. Saya pernah tegur seorang pakcik solat sebelah isteri dia. Dia kata apa, Lias? Dia cakap, kalau hilang aku punya bini, siapa mau cari? Pening kita nak jawab. Ini Masjid Haram ni bukannya kecil kan. Kalau isteri aku hilang, siapa mau cari? Kata pakcik sendirilah cari. Sebab tu aku tak mau tinggal, dia kata. Kata duduklah kat sini. Dalam sudut fiqh, kita telah baca dalam kitab fiqh mengatakan kalau wanita itu duduk di saf laki-laki, itu termasuk dalam perkara yang makruh dan menyalahi sunnah dan solat dia masih lagi sah. Nah. Ya, ada soalan Aisyah? Tak ada? Ada soalan Tak lagi ada tak? Ustaz. Tak ada. Ada lagi? Okey. Wan ada lagi tak? Kalau dah tak ada soalan, insya-Allah lah kita tutup perbincangan kita, mengambil masa 1.5 jam lah. Dan sekali lagi pihak kami ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk kerana sudi bersama-sama dengan kita pada malam ini. Begitu juga dengan semua penonton dan rakan-rakan munakasyah kita iaitu Wan Ilyas bin Wan Imran dan Aisyah Nur Ain kerana sudi membantu dalam perbincangan kita pada malam ini. Dan akhirnya saya jemput yang berbahagia Tuan Guru Datuk Abdul Basit bin Abdul Rahman untuk membaca doa penutup insya-Allah.
Baiklah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Yusri dan juga pelajar-pelajar yang bersama kita dan semua para penonton yang bersama. Kita kata alhamdulillah, ini salah satu daripada medium pengajian telah kita surau secara baru. Nah, pengajian talaki zaman kita ini, macam-macam program yang telah disediakan oleh pihak program lah. Stream ya ada, Zoom ada, apa benda pun ada. Yang kita bimbangnya hari ini, lepas pada PKP ni, orang di masjid pula tak ada. Itu hati-hati. Orang kata seronok beginilah Ustaz, senang. Pergi masjid tak payah dah, pakai solat kat rumah pun boleh pahala juga kan. Mengaji pun dapat. Kita kata jangan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pada kita kefahaman yang baik dan juga rajin beramal dan berusaha untuk menambahkan ilmu. Kita akhiri dengan doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.